Okay, Assalamualaikum. Ini ulang kaji. Okay, binomial distribution by kita selalu dengar dekat by language, by sexual, by macam-macam by lah. Ya, by tu dia dua lah. Macam contohnya apa tu? Yes ataupun bukan yes. Success ataupun bukan success. Human atau bukan human. Dan binomial ni dia refer kepada discrete data lah, data yang very distinct ataupun ada orang kata senang nak kira. Contohnya macam dalam seminggu tu ada berapa hari? 7 kan. So benda tu boleh kira dengan mudah lah. Jadi antara manusia dengan berat manusia, berat manusia lah susah sikit nak kira sebab ada orang dia 60 kg, ada orang 60.5, ada orang 60.05, ada orang 60.1. So benda tu macam very wide lah. Macam kalau bilangan manusia senang nak kira. Ada satu manusia, dua manusia. Jadi sayur dengan berat sayur. Nampak beza kan? Peserta dengan waktu tamat peserta. Next, ni contoh dia. Binomial distribution. Tu nombor dia lah. 1, 2, 3. Nombor dia senang yang nak kira. Kalau normal distribution yang nanti kita belajar selepas topik ni. Macam tu. 169, 171.2, 171. So, continuous data yang sebelah kanan. Tapi kalau discrete data sebelah kiri. Jadi, untuk binomial, dia ada standard formula dia. Standard answer dia. Kalau korang perasan ada dua kotak merah, kiri dan kanan. Kiri ni starting dia. Kanan tu dia punya sambungan dia. So, contohnya, kita tengok contoh soalan lah. Probability hujan 0.2. Kita label dia sebagai P lah. Kalau tak hujan tu kita ambil 1 tolak 0.2. Nanti dapat 0.8. Itu untuk probability tak hujan. Sometimes korang boleh tukar huruf. Yang tu jadi Q, yang ni jadi P. Boleh juga. Tapi kalau apa, by default kita biasanya buat yang success tu dekat P, yang bukan success tu kat Q lah. Dia terpulang lah, tengok kreativiti korang. So sebagai contoh, cari probability bahawa KL, Kuala Lumpur akan hujan 2 hari dalam tempoh 3 hari. So cuba tengok contoh ni. Boleh jadi hujan, hujan, tak hujan. Boleh jadi tak hujan, hujan, hujan. Boleh jadi hujan, tak hujan, hujan. So semua ni dia hujan 2 hari dalam tempoh 3 hari. Ada banyak kan. So kita kena campur lah. Macam yang tengok sebelah kiri ni, darab-darab, lepas tu darab-darab, lepas tu darab-darab, and then campur semua. Ni campur semua, nanti dapat jawapan. Tapi okay, macam ni senang lah kan. Bayangkan kalau dia minta dalam tempoh 5 hari, tak penat dia. Tu saya dah lukis lah. Oh no. Jadi hujan-hujan, tak hujan, tak hujan, tak hujan. Hujan, tak hujan, hujan. And korang tahu lah, memang leceh lah nak senaraikan. So dengan ilmu binomial distribution ni, kita boleh pakai formula lah. Ni ada. Ni starting dia. X sama dengan 2, maknanya dia nak 2 je yang hujan. And then 5C2, 5 tu tempoh lah yang dia cakap tu. 5 hari. Lepas tu dia minta 2 hujan. 5C2. C tu combination . So siapa yang tak belajar combination pun tekannya lah kat calculator tu. Dia dekat bahagi, tak silap saya. Shift bahagi. 0.2 tu yang hujan. 0.8 tu yang tak hujan. Since dia minta 2, ni yang dia minta 2 hari hujan tu lah. Yang dia tak minta hujan tu berapa? 3. Maknanya 5 tolak 2 dapat 3. Macam tu ya. Kalau korang perasan 2 campur 3 ni dapat 5. Dan kalau korang perasan juga 0.2 campur 0.8 ni dapat 1. Tu total probability tu. And then tekan kalkulator, nanti dapat ni jawapan dia. 0. bla 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 bla. Okay, so tak payahlah nak buat yang ni panjang ni. Kita pakai formula je. Ini baru 5. Kalau dia minta 10 hari, kalau dia minta 30 hari tak jenuh. So yang kalau korang guna kalkulator, kalau korang dapat syntax error tu, mungkin sebab korang tak bubur darab kot. Macam ni. So make sure korang tekan betul-betul lah. Kalau syntax error tu korang kena
Carilah apa kesilapan korang. Mungkin darab tak ada ke, mungkin simbol salah ke. Okay, jadi hati-hati dengan soalan-soalan macam ni. At most, at least, exactly, etc. Jadi ini lebih kepada ilmu bahasa lah. Jadi pastikan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu korang mantap. Sebagai contoh sekurang-kurangnya 5 orang. Sekurang-kurangnya, maknanya ni P, X, 5. Ada benda ni sebab dia sekurang-kurangnya. Bahasa Inggeris at least. Kalau dia kata at most, paling banyak 6. P, 6. Tapi dia kata paling banyak 6 kan? Ada arrow. Macam tu. Kalau dia minta tepat 2 hari, P, X equal to 2. Sebab dia nak ngam-ngam 2. Tu je lah yang saya perasan. At most, at least, more than. Kalau dia kata more than 2, macam tu je lah. Lebih daripada 2. Kalau dia kata less than 3, kurang dari 3. Okay, benda-benda ni kena hati-hati sebab salah faham dia jadi lain jawapan. Ending dia ini apa ni? Ada satu lagi cabang subtopik ni Ni min N dengan P. Kalau soalan minta min, ni min. Inilah formula dia. Ni number of bla bla bla. Ini yang probability yang success tu lah. Okay, ni formula yang pertama. Kalau tak hafal tak apa, dalam formula dia bagi. Yang syllabus lama lah, syllabus baru saya tak sure. Yang ni variance. NPQ. Kalau dia minta standard deviation tu, korang square root lah. NPQ. So P ni yang success, ini yang bukan success, ini yang number of sample sample size Okay, jadi cerita memang best, macam senang kan. Nak tahu korang pandai ke tak, kena buat latihan lah. Kena buat latihan. Okay, kita try lah soalan. Kita try buat soalan. It is found that 20% of the student walk to school. Maknanya 0.2 ni, 0.2 ialah probability yang diorang jalan kaki ke sekolah. So kita label ni sebagai P lah. And then yang tak jalan kaki tu 1 tolak 0.2 kan. So 0.8. So ini yang tak jalan lah. So kita label dia sebagai Q. Lepas tu if 8 student, if 8 student tu 2N lah tu. Dan ambil sample size 8. Find the probability that exactly 3, tepat 3. Maknanya dalam 8 tu dia nak 3 orang je yang jalan kaki ke sekolah. So P, X sama dengan 3. Sama dengan sebab exactly. So masuk dalam formula 8 C3 0.2 0.8. Berapa orang yang jalan kaki? 2. Yang tak jalan kaki 2 ke 3? 3. Yang tak jalan kaki 8 tolak 3 5. Tu je lah. So korang kira dekat kalkulator. Okay, next question. It's a survey is carried out about a scout in school. Ni lain sikit. Tiba-tiba dia cakap pasal mean. So berbalik kepada formula, mean tu sama dengan NP lah. The variance is 126. So variance dia 126. NPQ. Jadi yang ni 315. Lepas tu the variance is 126. Okay, ni NP, ni NPQ. And then find the value of P. Okay, ni senang. So kita nak apa ni? Kita nak P je. Kita boleh buat macam ni. Maknanya NP divide by NPQ. 315 divide by 126. So dia dapat 1 over Q. 315 divide by 126. Sorry space kecil So saya susah nak adjust. 5 over 2. Maknanya
Q tu 2/5. P tu apa? 3/5. Ataupun 1 tolak 2/5 lah. Boleh je. So dapat 3/5. Next question. If 8 students from school, okay, 8 student, maknanya P kita tahu dah kan, 3/5. Q 2/5. Yang 8 tu N lah tu, sample size. Yang dia minta, macam ni dia cakap more than 5. More than 5. More than 5 ni 5 termasuk tak, saya pun jam. Sekejap, bahasa Melayu dia lebih daripada 5. So lebih 5 macam tu. So apakah probability? Nak buat ni, korang kena starting dia macam ni. Lepas tu dia jadi macam ni. X6, X7. Maknanya kena buat 3 kali lah. X8. So saya buat 6 je lah. 7, 8 tu korang buat sendiri lah. So apa nama 8 C6 3/5 6 2/5 2. Okay, ni baru untuk 6 lah. Lepas tu korang buat untuk 7. Tambah jangan lupa. Lepas tu korang buat untuk 8. Nanti final answer tu tulislah apa jawapan dia. Next question. The probability of a student cycles to school is P. Okay, ni pun lain sikit. Sample of 5 students. So sample size dia 5. Lepas tu dia kata kalau probability 5 ni of all 5 student ni, dia kata 0.16802. Lepas tu dia suruh korang cari P. Ni senang So 5 C5. P dia tak tahu kan. Tapi Q dia ialah 1 tolak P. Since kita tak tahu P, so susah nak sembang lah. So ni 5, ini 0. So ni 0.16807. 5C5 ni orang kata apa? 1 kan? 5C5 1. Lepas tu yang 0 tu 0. So ni jadi 1. Ni pun jadi 1. So tinggal P5 lah. Jadi korang nak kena cari P saja. Maknanya korang kena buat fifth root. Fifth root orang panggil. Ke pentaroot. Jadi jangan saya tekan dekat kalkulator. 0.16807. Dapat 7/10. Tada. Nak bagi pecahan boleh, nak bagi decimal boleh. Tengok cikgu sekolah korang lah. And then dia tanya find the probability more than 3. More than 3. So more than 3 ni lebih 3. Jadi PX4 dan PX5. Okay, lepas tu buat macam biasa. 5C4 0.7 4 0.31 5C. Ni dah kan? Oh dah. So kalau dah ni ambil je lah 0.26807. Tambah dia dapat jawapan. Ada satu benda lagi yang saya lupa nak cerita. Kita nak translatekan jalan kerja kita dalam diagram. So yang kiri ni, yang soalan tadi tu lah yang hujan KL benda tu kan. Probability hujan di KL 0.2. Tak hujan 0.8. Jadi soalan bagi 3 lah sample size. So kalau tak ada hujan langsung 0.512. Kalau satu hari hujan 0.384. Kalau 2 hari hujan, 3 hari hujan and so on. So kalau korang perasan, kalau saya campur semua ni mesti dapat 1. Sebab total possibility dia 1. Jadi ada soalan dia suruh awak translatekan dalam bentuk graf lah. Dalam bentuk diagram. Ada juga daripada diagram kepada bentuk kira-kira ni. So saya nak translate So kalau ni 3, saya tarik sini. Sekejap, saya kena label sekejap. So ni skrin kecil. So saya kena pandai bajet-bajet. Macam salah je cakap tadi.
So kalau 3 kita tarik sampai sini. Kalau 2 ni 09 tarik sampai sini. 384 tarik sampai sini. Inilah dia. Dah siap. So yang ni dia refer yang ni lah. Nampak tak? Gitu. Ada juga soalan dia pergi padam yang ni, dia suruh awak cari yang ni. So awak kena buat satu, tolak ni, tolak ni, tolak ni, nanti dapatlah jawapan. Okay, kita try buat soalan yang melibatkan diagram. Kalau nak baca soalan tekan pause. Saya nak cepat. So okay, jadi N dia 3, P dia kita tak tahu, dia suruh kita cari, Q pun kita tak tahu. Tapi yang kita tahu berdasarkan diagram ni, dia kata kalau kosong light bulb dia dapat 1/64. Macam tu. Itulah clue dia. So N dia 3, C kosong, P tak tahu, and then nak cari Q, 1 tolak P, ni kosong, ni 3, dapat 1/64. So ni nanti dapat 1, ini nanti dapat 1. Alamak, aduh, sorry, ni dapat 1. So 1 tolak P 3, 1/64. Buang cube tu, 1 tolak P dapat 1/4. Nak cari P, 1 tolak 1/4, 3/4. Tu P. So Q dia 1/4. So soalan nak P kan, ni lah jawapan dia. Yang soalan B tu, okay, sini tak nampak B lah. Okay, lagi satu soalan, maybe last ke untuk video ni. Dia tanya, dia cakap untuk tim A menang 0.8, untuk dia kalah 0.2. So dia bagi 10 match lah. Dia tanya dalam 10 match tu, apakah probability dia menang lebih daripada 1. Lebih daripada 1. So ni panjang jangan kerja dia. Jadi ni X2 campur dengan X3 campur dengan sampai 10. Penat lah kalau macam ni. So kita kena guna cara lain. Kita ambil 1 tolak PX0 tolak PX1. Sebab benda ni yang kita tak nak lah. Benda ni yang kita tak nak. So kita tolak dengan 1 lah. So korang kira macam biasa, 10 C0, 0.8, 0, 0.2, 10 and so on. Nanti dapat jawapan. Yelah, maksudnya dalam section ni saya nak cerita yang korang boleh buat macam ni lah. Daripada korang buat panjang gila ni, baik korang ambil 1 ni tolak dengan benda yang kau tak nak. Gitu. Okay.